Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Anda bersama saya Haidar Ali dalam Sukan Plus edisi Close Up. Baik, baru-baru ini Bumi Hang Tuah, Melaka menjadi perkampungan buat jago-jago silat dari seluruh dunia. Tapi hari ini kita bukan nak bercakap tentang kejohanan silat dunia semata-mata, sebaliknya lebih daripada itu. Kerana apa? Kerana hari ini saya secara eksklusif ditemani orang kuat persilatan, bukan saja terkenal di Malaysia, malah turut masyhur di peringkat antarabangsa. Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omar Din, Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka. Terima kasih untuk 15 minit bersama Sukan Plus, Datuk. Terima kasih, Ida. Terima kasih. Okey, Datuk, kita terus kepada soalan. Semua orang tahu Datuk adalah anak kepada pengasas Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia, Allahyarham Tan Sri Omar Din Mauju. Kita nak tahu, Datuk, apa cabaran membesar dalam keluarga pendekar negara ini, Datuk? Pertamanya saya nak sekali ucap terima kasih kepada Haidar dan kru atas peluang yang diberikan. Memang soalan ni bukan hanya timbul sekarang, soalan ni ditimbulkan juga banyak kali oleh waktu saya masih lagi di bangku persekolahan. Terutamanya oleh guru sekolah saya tanya macam mana pastinya Allahyarham ayahanda saya ni seorang karakter yang keras. Ialah waktu tu nama Allahyarham Tan Sri Omar Din ni dikenali begitu meluas sebagai seorang pemimpin yang tegas dan sebagainya. Tapi sebenarnya kami adik-beradik beruntung kerana walaupun dalam ketegasan dia mempunyai satu karakter yang kuat, tetapi sehingga beliau kembali ke rahmatullah, dia tak pernah jentik pun kami adik-beradik. Cuma ketegasan itu membuatkan kita hormat dan kita patuh, kasih dan sayang pada dia. Sebab itu cara didikan. Dan cara didikan ini juga saya bawa dalam keluarga saya sekarang. Dalam umur pertengahan 50-an ni, saya mendidik anak-anak saya pun cara yang sama. Dan hasil daripada didikan itu, saya mempunyai satu rasa tanggungjawab yang besar. Apatah lagi dalam dunia persilatan, tempat saya memang seawal umur 7 tahun saya terlibat dalam gelanggang dan sebagainya. Dan saya fikir itu telah mendidik saya bukan hanya sebagai seorang pengamal persilatan, tapi juga telah mendidik saya sebagai seorang manusia dalam bidang-bidang yang lain. Bidang politik, bidang perniagaan dan sebagainya. Jadi karakter itu, latihan itu telah membawa saya untuk menjadi satu daripada cara saya melakukan aktiviti-aktiviti seharian saya. Dan saya fikir itu jugalah satu elemen yang saya bawa dalam dunia persilatan ini dan seterusnya memimpin pesaka sehingga hari ini. Datuk, Allahyarham bukan seorang yang garang ataupun baran, Datuk? Ya, kalau nak kata dia tak garang, tak mungkin lah. Sebab orang tahu karakter dia, mesti ada karakter seperti itu. Dia bukan garang, tegas. Kalau itu putih, putih. Kalau itu hitam, hitam. Sebab karakter itu tak boleh berubah-ubah. Kita dilatih, kita tidak boleh bersetuju hanya kerana majoriti bersetuju. Kita mesti beri pendapat kita. Tapi kalau dah ada keputusan, kita kena terima keputusan. Tetapi sebelum keputusan dibuat, jangan kerana kita nak meraihkan pendapat yang ramai, akhirnya kita terpaksa menafikan kebenaran yang hakiki. Jadi sebab itu cara itulah saya bawa. Dan saya fikir dia seorang yang tegas dan dia amat-amat sayang dan kasih serta hard on lah. Dia buat tu dengan betul-betul rasa jiwa, raga dia berikan untuk persilatan. Tapi pukul anak tak pernah? Tak pernah. Jentik pun tak pernah. Hanya cukup mak saya ingat dia bagi tahu. Ini kadang-kadang kita dulu kecil-kecil kan main bola, terlepas waktu maghrib ni. Kelang kabut balik. Bila azan kelang kabut balik. Mak hanya perlu cakap, malam ni mama bagi tahu abah. Bagi tahu abah tu je dah cukup. Pukul 8 kalau boleh lepas isyak kita nak tidur dah. Takut dia bagi tahu. Itu cukup untuk mendidik, dan saya fikir cara itu berkesan dalam mendidik kami adik-beradik. Datuk, Datuk melakar sejarah sebagai anak silat
pertama dilantik menduduki kerusi pesaka. Kita tahu pesaka adalah gabungan pelbagai perguruan silat di Malaysia, dan saya percaya bukan senang untuk merumpunkan kepelbagaian silat di bawah satu bumbung, Datuk. Awal penubuhan ni Allahyarham ayahanda saya mengasaskan pada tahun 72 atau 73 tak silap saya, satu pertemuan diadakan di Kelab Sultan Sulaiman untuk semua guru-guru silat masa itu duduk nak mewujudkan satu federasi atau persekutuan persilatan dalam negara ni, dan benda itu tak berjaya. Bukan tak berjaya sebab apa? Kerana guru silat ni kita tahu masing-masing mempunyai ego tersendiri. Okey, setuju untuk tubuhkan satu federasi, setuju untuk tubuhkan satu persekutuan, setuju untuk tubuhkan satu majlis. Tapi siapa nak pimpin? Dia kata, kalau takkan kau pimpin, takkan aku lebih rendah pada kau. Ego itu. Akhirnya perjuangan itu terus sehingga lewat 70-an dan awal 80-an tertubuhnya pesaka. Dan pasti bukan mudah. Apa yang Haidar kata, saya akui bukan mudah nak menghimpunkan pelbagai pemikiran, 430 jenis perguruan yang ada dalam pesaka. Masing-masing ada ego masing-masing, saya kena akui itu. Masing-masing ada sejarah perjuangan masing-masing. Tetapi Alhamdulillah hari ini di pesaka kita dah tak bercakap soal itu. Sebab tak ada yang lebih besar dan tak ada yang lebih kurang. Mesti semua sama. Dan kalau kita bercakap dalam satu bahasa yang sama, satu naratif yang sama, satu sudut pandang yang sama, kita boleh capai kejayaan. Tapi kalau kita nak cakap perguruan aku lebih besar daripada perguruan kau, perguruan kau hanya di daerah saja, perguruan aku seluruh negeri ni ada pula perguruan kata aku seluruh negara ada, aku dah sampai ke peringkat luar negara, saya fikir pesaka takkan mampu untuk berjalan seperti hari ini. Alhamdulillah, terima kasih pada semua badan gabungan kerana soal perguruan kita ketepikan dan kita bercakap soal kepentingan persilatan secara keseluruhan. Dan saya fikir itu ada dalam pesaka hari ini, dan saya mesti ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Allahyarham guru-guru kita yang dah kembali ke rahmatullah, kerana mereka lah pesaka tertubuh. Ini satu kejayaan sebenarnya untuk merumpunkan satu silat. Pasti bukan mudah. Bukan mudah. Saya selalu sebut pertubuhan silat ni, minta maaf, bukannya satu pertubuhan kebudayaan seperti tarian ke, ini pertubuhan silat. Semuanya mengajar anak-anak muridnya bersilat, seni mempertahankan diri, dan bukan mudah. Tapi Alhamdulillah, dengan bantuan Allah kita dapat berjaya sehingga hari ini. Datuk, ilmu persilatan dah berkembang ke seluruh dunia, Datuk. Kalau kita tengok buktinya lah 40 buah negara berkampung di air keruh baru-baru ini. Mungkin saya terlalu konservatif untuk menggambarkan silat ini milik Melayu semata-mata. Komen, Datuk? Ya, memang kita tak boleh nafikan silat ini memang datang daripada Nusantara ini, kan? Dia bukan boleh bukan boleh diklaim kepunyaan sesebuah negara, tak boleh. Sebab sebelum kewujudan negara-negara ini, Nusantara Melayu ini, dan persilatan datang daripada Nusantara ini. Dan saya setuju, tak ada siapa boleh nafikan. Tetapi kalau kita nak berkembang, saya masih ingat Allahyarham ayahanda saya pernah sebut kepada Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi, masa itu Pak Lah menjadi Perdana Menteri, ada dalam satu perhimpunan silat lincah di Padang Kota, Pulau Pinang, yang melibatkan hampir 40,000 ahli-ahli silat lincah seluruh dunia hadir. Ada beberapa jurati-jurati lincah yang datang daripada luar negara, datang daripada luar negara yang semuanya profesional. They are doctors, they are engineers, yang datang untuk ambil tauliah ijazahnya, kenaikan grading ni. Dan bila dia datang tu, nak naik ke rumah adat tu, depan 40,000 orang tu, nak naik rumah adat, mereka mesti sembah hormat kepada pemimpin, Pak Lah. Dan mereka melutut sebab dia ada sistem rumah adat tu, semualah kena terima. Dan saya masih ingat apa Pak Lah sebut pada Allahyarham ayahanda, sebab saya ada di tepi tu. Ada juga hari yang semacam ini, bangsa yang pernah menjajah kita, hari ini bukan kita jajah, tetapi melalui budaya kita berjaya membawa dia mengikut adat istiadat kita. Dan kalau kita hanya bercakap soal dalam kepompong kita, saya percaya kita tak mampu untuk membudayakan orang lain
Kalau kita hanya hebat dengan satu sejarah, kata kita hanya hebat bercakap soal hak kita, sejarah kita, maka kita takkan mampu membawa budaya kita keluar. Dan mesti ingat, untuk kita berjaya menakluk mana-mana bangsa yang lain, budaya mesti memainkan peranan yang penting. Kita bukan nak takluk dalam bentuk penjajahan, tapi kita mesti keluar dan kita berani untuk mengenalkan budaya. Kita boleh terima taekwondo, kita boleh terima karate, orang kita belajar aikido, orang kita belajar judo, tapi kita tak berani nak keluar. Jadi sebab itu kita dah kena fikir sampai satu tahap, kita mesti berani keluar menyatakan ini hak kita. Dan bukan hanya 40 negara yang hari ini bersilat, yang datang untuk kejuaraan dunia 40. Tapi di seluruh dunia kita dah ada 85 negara di seluruh benua dalam dunia ni yang ada federasi persilatan di negara masing-masing. Dan 40 ni yang hadir, tapi ada beberapa banyak negara yang tak cukup persiapan kerana baru lepas pandemik, mereka tak sempat buat kejuaraan untuk memilih atlet mereka, maka mereka tak dapat. Tapi saya dimaklumkan untuk kejuaraan dunia akan datang, pastinya angka penyertaan ini akan lebih. Ada kemungkinan mungkin sampai 80 buah negara akan menyertai dalam kejuaraan dunia yang dijadualkan pada tahun hadapan. Dan alhamdulillah kita berjaya membawa budaya kita ke negara itu. Tapi tak bermaksud jangan kita andaikan kita dah jual. No. Apa yang hak masih hak. Apa yang ada rahsia-rahsia dalam ilmu persilatan masih hak kita. Yang kita bawa ni lebih kepada silat sebagai konteks sukan dan silat sebagai art of martial art. Misalnya contoh baru-baru ini Amerika Syarikat, wakil Amerika Syarikat menjalinkan kerjasama dengan salah sebuah perguruan di Malaysia. Sekali lagi saya mengakui mungkin agak konservatif dalam hal ini kerana saya bayangkan ilmu persilatan Melayu tu ibarat dijarah oleh negara barat ni, Dato'. Dia kita tak boleh berfikiran macam tu kalau kita berkendakkan budaya kita dikenali. Tapi dalam masa yang sama saya setuju, kekhawatiran saya hanya satu. Bila bangsa kita sendiri dah mula tidak menganggap silat itu penting. Kalau kita tanya anak muda hari ni, silat kata yang ni kita punya. Tapi untuk mempelajari tidak. Sedangkan mereka, kalau kita tengok USA, saya terkejut baru ni bila dia datang buat performance. Bila waktu peresmian yang disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka, Melaka Penang Seumur Hidup Pusaka, mereka datang dengan berbusana. Kontingen lain semua pakai pakaian sukan. Kita ada research lah, dia ambil tahu. Dia ambil tahu. Saya khawatir satu hari nanti kalau kita nak tahu soal sejarah keris, kita kena pergi belajar dengan orang. Mungkin bukan sekarang, mungkin 50 tahun akan datang, kalau orang kita sendiri tak ambil ini sebagai satu daripada pakaian budaya kita. Tapi insyaAllah pesaka dan perguruan-perguruan silat yang lain, kita akan terus berusaha supaya ini kekal relevan sampai bila-bila.